يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri dengan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salta li sahibika yawm al-jum'ah ansit wa imam yaqut faqad laghaw." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم العظيم سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي وأنفسكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الحق سبحانه في محكم تبيانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Melaksanakan segala titah perintahnya Allah, menjauhi segala tegahannya, menjadi seorang hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuklah kehidupan yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan, nyawa dan ruh yang masih lagi berada di dalam tubuh, kesempatan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Dengan sebab kehidupan yang Allah kurniakan inilah kita berkesempatan untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Kita berkesempatan untuk dapat kebaikan dan kebajikan daripada amalan taat yang kita lakukan kepada Allah. Dengan sebab kita masih lagi hiduplah kita berkesempatan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah kehidupan. Kerana kehidupan itu adalah sebahagian daripada sebab ataupun sebahagian daripada lapangan yang menjadikan kita berpeluang untuk kita mendapatkan segala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup juga perlu kepada bersyukur kepada Allah. Bukan hanya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, atau lapang hidup keselesaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan hidup itu sendiri merupakan sebahagian daripada nikmat dan kurniaan yang tidak mampu untuk kita membalasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tuntut untuk kita membalasnya, kerana Allah tahu bahawa kita tidak mampu untuk membalas apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin ada sesuatu yang dapat untuk menggantikan kurniaan Allah. Dan Allah tidak tuntut semua itu, kerana Allah lah Tuhan yang menciptakan kita dan sekalian makhluk yang lain. Dan Allah tahu apa yang sesuai, apa lebih dan kurangnya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada kelemahan, bukan bererti Allah menciptakan manusia itu lemah, Allah itu lemah, tidak. Tetapi Allah menzahirkan kekuasaan, kehebatan dan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk melakukan apa saja dengan kudrahnya dan menentukan apa saja dengan iradahnya. Maka hidup juga merupakan sebahagian daripada kurniaan Allah yang menuntut kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita biasa mendengar firman Allah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kepentingan, bahkan perintah untuk kita bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur akan diberikan tambahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang kufur kepada nikmat Allah berhadapan dengan ancaman azab siksa Allah, seperti mana dalam ayat yang sering kita dengar dibacakan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kamu, bahkan telah memberitakan kepada kamu, memberitahu kamu supaya kamu mengambil perhatian. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka kata Allah, aku akan tambahkan lagi kurniaan aku kepadamu. Wa la in kafartum, tetapi sekiranya kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu makan rezeki Allah tetapi kamu lari daripada Allah. Kamu makan rezeki kurniaan Allah tapi kamu menyembah kepada yang lain daripada Allah. Allah bebaskan kamu daripada bencana, tetapi kamu tidak sudah derhaka dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebahagian daripada bentuk kufur nikmat yang mendedahkan seseorang itu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur kepada Allah, ketahuilah dan ambillah peringatan, sesungguhnya azab siksaku itu adalah amat dahsyat yang tidak mampu ditempuh dan ditanggung oleh sesiapapun. Saudaraku yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, oleh itu ambillah peringatan dalam ayat yang kita bacakan tadi, atau yang sama-sama kita dengar tadi, untuk kita meluruskan kehidupan kita selari dengan titah perintahnya Allah, supaya kita tidak jadi hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
apalagi terdedah dengan segala kebinasaan, bencana, sama ada bencana di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Bahkan apa yang berlaku pada hari ini, sama ada di kiri dan kanan kita, jauh dan dekat, atas dan bawah, segala maksiat dan segala bencana dan kecelakaan yang menimpa kita dalam kehidupan, itu berpunca daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam wa karramallahu wajhahu, beliau mengatakan, ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufi'a bala'un illa bi taubah. Tidak turun bala bencana itu melainkan dengan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, dan tidak diangkat bencana itu daripada kehidupan kita, daripada seseorang, daripada sesuatu negeri dan negara, daripada sesuatu tempat, illa bitaubah, melainkan hamba-hamba Allah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dengan mana kembali kepada Allah, mengakui kesilapan, membetulkan jalanan hidup selari dengan titah perintah Allah, kembali kepada jalan syariat dan hukum Allah, membetulkan diri selari dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita berbuat taat semata-mata untuk menyiksa kita. Kalau diamati betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu kasihnya kepada kita lebih daripada kita kasih akan diri kita sendiri. Allah tidak pernah lupa pada kita. Tetapi ada saat kita sendiri lupa pada diri sendiri. Ketika mana kita tidur, tidak ada manusia yang ingat akan dirinya. Dia tidak sedar apa yang dilakukan. Dia tidak ingat apa yang dilakukan. Bahkan dia tidak tahu apa yang dilakukan. Bahkan kalau ada bahaya yang datang mendekati, dia tidak mengelakkan diri, karena pada waktu itu dia berada dalam keadaan tidak sedar. Kita sendiri tidak mampu untuk kasih dan jaga diri lebih daripada Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada kita. Maka oleh kerana itulah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat taat, bukan tujuan untuk menyusahkan apalagi menyiksakan, tetapi Allah sediakan jalan supaya kita beroleh ganjaran kemuliaan dan juga janji benar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nantinya akan beroleh rahmat Allah dan juga akan diberikan kenikmatan yang dijanjikan, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh di dalamnya rahmat, kenikmatan, keredaan. Bahkan di dalamnya itu juga Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kasih sayang dan cinta Allah, sehingga nikmat yang paling besar yang akan diperolehi oleh mereka yang berada dalam syurga adalah dengan melihat zat Allah, yakni nampak Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah kehendaki. Maka oleh kerana itulah katanya para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklifkan ke atas kamu satu perintah melainkan hikmahnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak ataupun Allah nak memberikan kurniaan kepada kamu supaya dapat nantinya masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat dan belas ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, ayuhlah kita merenung dalam diri masing-masing. Siapa kita? Di tangga usia mana kita sedang berada? Apa jawatan dan pangkat kedudukan kita? Kita dikenali ramai ataupun tidak? Sama ada kita menjadi seorang yang masyhur, yang syahir, yang dikenali oleh semua orang, ataupun kita tergolong daripada kalangan yang mastur, yang tidak sesiapa yang mengenali kita. Siapapun kita, ketahuilah nilai kemuliaan dan kedudukan seorang hamba itu di sisi Allah adalah dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Allah menyatakan sesungguhnya yang paling baik, sesungguhnya yang paling mulia, berkedudukan istimewa di sisi Allah daripada kalangan hamba-hamba Allah adalah mereka yang kuat ketakwaannya kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka ayuhlah kita merenung dalam diri, bertanya dengan sedalam-dalamnya masing-masing, adakah kita sudah menjadi hamba Allah yang syakir ataupun yang syakur? Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita masih lagi bertarik tali dengan hawa nafsu sehingga kita menjadi hawa nafsu, menjadi hamba kepada nafsu kita, sanggup untuk kita derhaka kepada Allah. Allah suruh kita, tetapi panggilan nafsu yang kita sambut. Allah yang bebaskan kita daripada bencana, tetapi ketaatan, penghambaan kepada nafsu yang kita turut. Patutkah begitu? Dan apa jawapan kita nanti apabila kita kembali bertemu dengan Allah? Seperti mana kata Sayyidina Sayyidina Sahal bin Abdullah Tustari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma min yaumin illa wallahu subhanahu wal jalil subhanahu yunadi.
tidak berganjak atau tidak berlalu satu hari, melainkan setiap hari Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya. Di antara seruan Allah, Allah menyatakan, wahai hambaku, ma ansaftani, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil kepadaku. Ad'uka ilayya, aku suruh kamu datang kepadaku dengan segala kurniaan dan tawaran yang aku berikan, termasuklah tawaran yang tidak mampu diberikan oleh mana-mana makhluk, sama ada manusia ataupun selain mereka. Ad'uka ilayya wa tazhabu anni ila ghairi, tetapi kamu berlalu daripada aku, kamu tidak datang kepada aku. Udhibu ankal balaya, akulah Tuhan yang telah pun mengangkat dan menghilangkan segala bencana, yang menyelamatkan kamu daripada bencana. Aku yang angkat segala kecelakaan daripada kamu, supaya kamu bebas daripada kesulitan dan bencana. Walakin, tetapi apa yang kamu buat? Wa anta mu'takifun 'ala al-bala 'ala wa anta mu'takifun 'ala al-khataya, tetapi engkau masih tetap melakukan dosa dan berbuat kejahatan yang tidak seperti yang aku perintahkan kepada kamu. Udhibu 'ankal balaya wa anta mu'takifun 'ala al-khataya. Aku yang bebaskan kamu daripada bala bencana, tetapi kamu tak pernah bersyukur kepada aku. Tak, sudah. Kamu terus dan tetap melakukan dosa kesalahan yang menyalahi segala titah perintahku. Abdi, wahai hambaku, ma'tizaruka gadan idza ji'tani. Ay ma taqulu gadan? Ma'tizaruka gadan, apa excuse yang kamu akan berikan kepadaku? Apa jawapan yang akan kamu jawab di hadapanku nanti? Idza ji'tani, ketika mana hari kamu datang menghadap aku, dan semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana warid dalam hadis yang sahih, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma min 'abdin illa sayukallimuhu Allah, laysa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bishaqqi tamrah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi menyatakan tidak ada mana-mana hamba Allah melainkan semua mereka nantinya akan menghadap Allah dan berbicara berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu dia melihat di pihak kanannya, maka dia tidak dapat melihat melainkan hanya sebahagian daripada kebajikan yang pernah dilakukan. Wa yanzuru ash'ama minhu, tengok di sebelah kirinya, maka dia nampak dosa-dosa masih lagi belum terampun, banyak dosa kesalahan yang pernah dilakukan suatu ketika dulu. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia melihat di hadapannya, fala yara, dia tidak melihat melainkan illa an-nara tilqa'a wajhihi, yang berada di hadapannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya dia dustakan, tidak percaya kepada ancaman azab seksa neraka Allah. Maka baginda Nabi SAW menyatakan, ittaqun nar, bebaskan diri kamu daripada azab seksa neraka Allah, walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya dengan separuh dan sebelah tamar yang kamu berikan sebagai sedekah, berikan sebagai nafkah. Walaupun dalam pemberian yang sedikit, dalam amalan yang kecil, lakukanlah kerana Allah, untuk kamu bebaskan diri kamu daripada azab seksa Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang aku kasihi kerana Allah, semua kita sedang berjalan menuju kepada tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, menuju kepada detik dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa yang akan terlepas dalam perjalanan akhirat. Tidak ada manusia yang akan terlepas dalam perjalanan akhirat. Semuanya berada dalam keadaan menuju ke tempat yang sama, masing-masing membawa bekalan apa yang pernah dikerjakan selama hidup di atas muka dunia. Kalau baik yang dikerjakan, maka beruntunglah dia. Tapi kalau sebaliknya, ketahuilah azab seksa Allah Subhanahu wa taala itu amat keras dan dahsyat yang tidak mampu ditanggung oleh sesiapa pun. Maka ayo kita buktikan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita manfaatkan segala kurniaan yang Allah berikan untuk kita berbuat taat. Hidup yang masih lagi Allah kurniakan, maka manfaatkan kehidupan untuk berbuat kebajikan. Allah berikan lebihan harta kita, maka guna harta kita untuk para perkara-perkara yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk manfaat diri dan keluarga. Pada masa yang sama kita berkongsi lapang rezeki kita bersama dengan orang yang memerlukan. Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu dan kefahaman kepada kita, gunakannya untuk kita membetulkan amalan dan meningkatkan amalan kita secara peribadi. Pada masa yang sama kita sampai
memberikan ilmu kita kepada orang lain supaya masing-masing beroleh manfaat, dapat sama-sama untuk beramal kebaikan selari seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala titahkan. Kalau kita diberikan pangkat kedudukan, gunakan pangkat kedudukan kita untuk kita memudahkan urusan mereka yang datang kepada kita untuk sesuatu urusan. Manfaatkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kerana orang yang bersyukur akan ditambah-tambah nikmatnya kepada Allah. Tetapi kalau dia kufur, dia akan berhadapan azab seksa Allah. Yang kedua, nikmat itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila engkau berada pada satu nikmat yang Allah kurniakan, maka jagalah nikmat itu dengan elok-elok. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, kerana maksiat yang kamu lakukan itu akan menjadi sebab dilenyapkan nikmat itu daripada kamu. Wahutha bi ta'ati rabbil ibadi, dan peliharalah nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu dengan kamu taat kepada Tuhan, kepada sekalian hamba, yakni Allah Rabbil Alamin. Dan ketahuilah wa rabbul ibadi sari'un niqam, nikmat ataupun Tuhan yang menjadi Tuhan kepada sekalian hamba-hambanya itu adalah Tuhan yang amat cepat bencana ataupun amat cepat balasan yang Allah timpakan sekira mana Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan ataupun ingin menimpakan sesuatu uqubah atau balasan seksa kepada hamba-hambanya. Maka ayuh kita menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang sentiasa melafazkan alhamdulillah pada ucapan lidah kita, dan buktikan ucapan tersebut dengan kita terjemahkan dalam kehidupan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berikan, kita sifatkan, kita sandarkan, kita agungkan Allah dengan kepujian. Adakah patut lidah yang mengucapkan alhamdulillah tetapi pada tindakannya dia pergi kepada selain daripada Allah? Puji-pujiannya pada Allah tapi amalannya untuk yang lain daripada Allah, itu tidak patut berlaku. Maka marilah kita buktikan lidah yang mengucapkan alhamdulillah disudahi disusuli dengan tindakan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa taat dan patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita imarahkan rumah Allah, imarahkan majlis ilmu, imarahkan kehidupan keluarga dan masyarakat dengan perkara-perkara yang selari dengan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah suatu masyarakat yang saling tolong-menolong untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ketika mana di dunia kita berpimpin tangan dalam melakukan amal taat kepada Allah, Allah akan himpunkan kita bersekali nantinya dalam syurga. Seperti mana kita bersahabat di dunia kerana Allah, Allah himpunkan kita dalam syurga juga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawasanya setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Seperti mana dalam firman-Nya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Allah menyatakan sesiapa yang berbuat kebaikan, yang melakukan amal saleh, sama ada laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dunia dan akhirat, dan akan kami beri ganti dengan balasan daripada apa yang dikerjakan itu dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan daripada amal taat. Mudah-mudahan kita akan menghadapi ataupun kita akan mendapat kurniaan kebahagiaan yang hakiki pada nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, perbanyakkan istighfar kepada Allah, kerana beristighfar, bermohon taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sebahagian daripada perintahnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم العظيم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الإيمان والإسلام أوصي نفسي وأنفسكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudaraku yang dikasihi kerana Allah, bertakwalah kepada Allah. Selagi nafas kita masih lagi boleh kita hembus, merasai betapa panasnya hawa nafas yang kita hembuskan. Lapang dada ketika mana Allah kurniakan paru-paru kita masih lagi boleh berfungsi dengan baik. Nikmat yang tidak terganti dengan satu apapun daripada harta benda dunia. Ketika mana kita menarik nafas dan kita boleh menghela nafas kita dengan lega, dengan penuh tenang. Bertakwalah kepada Allah selagi hidup kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan nyawa, masih lagi di kandung badan, masih lagi boleh melihat dan mengambil peringatan dengan mata dan pandangan. Sifat pelihat yang Allah kurniakan kepada kita, masih berkemampuan untuk mendengar peringatan daripada Allah, masih lagi dilembutkan sendi-sendi kita untuk rukuk dan sujud kepada Allah, masih lagi diberikan sedikit kelebihan dan lapang hidup untuk kita berpeluang melakukan kebajikan. Maka rebutlah peluang untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat daripada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya takwa merupakan pesanan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dibawa oleh para rasul alaihim ajma'ina wa ala nabiyina salatu wassalam. Dan kita sering mendengar mimbar ini tidak pernah lupa membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib tidak akan terlepas membacakan salah satu firman Allah yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang beriman, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dan renunglah dengan pandangan i'tibar dan peringatan tentang hidup hari esok yang bakal kamu tempuh, yakni kehidupan selepas mati, dan bertakwalah kamu sungguh-sungguh kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan segala apa yang kamu kerjakan. Pada masa yang sama, ambillah dan rebutlah kesempatan hari yang penuh dengan keberkatan ini, Yaumul Jumu'ah, yang merupakan Sayyidul Ayyam, untuk kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan ia juga merupakan perintah daripada Allah. Allah berfirman dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين ولأحيائنا وأمواتنا أجمعين إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك فإن رحمتك وسعت كل شيء فنحن شيء من الأشياء فارحمنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بطاعتك وارحمنا بترك المعاصي أبدا أبدا. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الطائعين واجعلنا من الذين يعبدونك حق العبادة إنك نعم المولى ونعم المجيب لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا واهدي جميع سلاطين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا سلطاننا سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدل شاه والأسرة الملكية بأسرها فارحمهم أجمعين يا الله. اللهم ارحمهم وأيدهم نحو الخير. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الحق
وترشدهم إلى تطبيق شريعتك على وجه أرضك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصرنا يا ربنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين وإخواننا المستضعفين المبتلين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.